Selamat petang kepada Madam Syazani, Encik Ismail dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya bernama Paul Kelvin dengan Chow Wen Shen akan mewakili kumpulan kami untuk membuat pembentangan yang bertajuk Baba Nyonya. Sekarang, saya akan bermula dengan pembentukan dan latar belakang tentang masyarakat Baba dan Nyonya. Negeri Melaka terkenal dengan masyarakat berketurunan Baba dan Nyonya. Mereka juga dikenali sebagai kaum peranakan. Menurut sejarah masa yang lalu, masyarakat Baba dan Nyonya dikatakan berasal dari tanah besar Cina yang berhijrah ke Melaka. Pada zaman Kesultanan Melaka, negeri Melaka dikenalkan sebagai pusat perdagangan dan telah menarik ramai pedagang dari luar negara. Ini termasuklah pedagang dari negara China. Disebabkan berlaku proses penghijrahan secara semula jadi tanpa paksaan, para pedagang dari luar negara tidak memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki sesebuah kawasan. Jadi, pedagang tersebut bebas berniaga dan berinteraksi dengan penduduk tempatan, serta berkahwin dengan perempuan tempatan, dan melahirkan anak yang berdarah kacukan Melayu Cina, yaitu Baba Nyonya, di mana lelaki dipanggil sebagai Baba dan perempuan dipanggil sebagai Nyonya. Majoriti kaum ini berasal dari wilayah Hokkien, Cina. Melalui proses asimilasi dan amalgamasi, masyarakat Baba dan Nyonya mempunyai persamaan dengan kaum Melayu dari segi bahasa, makanan, dan budaya. Manakala dari aspek kerohanian dan keagamaan, masyarakat Baba dan Nyonya mempunyai lebih banyak persamaan dengan keturunan Cina. Seterusnya, saya akan berbincang tentang bahasa yang digunakan oleh masyarakat Baba dan Nyonya dalam pertuturan seharian mereka. Pada pertengahan abad ke-20, kebanyakan Baba dan Nyonya dididik oleh English lantaran penjajahan British atas Malaya. Oleh sebab itu, kebanyakan Baba dan Nyonya dapat bertutur dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Cina, bahasa Melayu, dan bahasa English. Kini, masyarakat Baba Nyonya di Melaka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Hokkien dalam pertuturan seharian mereka. Di samping itu, kaum Baba di Malaysia yang wujud pada hari ini bertutur dalam bahasa Baba, yaitu bahasa campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Hokkien dan merupakan sejenis dialek Melayu yang dapat difahami oleh kebanyakan orang Melayu. Sekarang, saya akan memberi peluang kepada saudara Chow Wen Shen untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih Paul Kelvin. Sekarang saya akan bercerita tentang pakaian tradisional Baba dan Nyonya. Pakaian tradisional Baba dan Nyonya merupakan tarikan utama etnik tersebut. Kebanyakan Baba dan Nyonya memakai baju kebaya serta sarung batik yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Baju kebaya mereka dihiaskan dengan corak sulaman yang bermotif flora dan fauna seperti bunga, rama-rama, naga, dan lain-lain. Manakala untuk pakaian kaum Baba, pakaiannya lebih dipengaruhi oleh pengaruh Barat ataupun kaum Cina sendiri. Selain itu, pakaian mereka juga mempunyai kasut yang unik. Kasut tersebut yang dipanggil kasut manik mempunyai alas kaki buatan tangan yang dihasilkan daripada jalinan manik kaca bersegi-segi halus yang dijahit pada kain terpal. Rekaan kasut ini memperlihatkan motif bunga Eropah dan warnanya dipengaruhi oleh tembikar peranakan dan sarung batik mereka. Makanan etnik Baba dan Nyonya merupakan hasil daripada campuran bahan-bahan Cina dengan pelbagai rempah dan teknik masakan yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Teknik memasak mereka melibatkan penggunaan lesung batu untuk menumbuk bahan-bahan.
Teknik warisan budaya Melayu ini dikatakan dapat menghasilkan aroma masakan Melayu tradisional dalam masakan mereka. Contoh masakan yang melibatkan cara masakan ini termasuk kuih muih tradisional Melayu seperti dodol, bahulu, dan cendol. Campuran teknik Melayu dan bahan Cina kemudian menghasilkan masakan unik baba dan nyonya yang amat disukai oleh ramai. Seterusnya, majoriti masyarakat baba dan nyonya mengamalkan agama Buddha. Lantaran itu, mereka juga mengadaptasi perayaan masyarakat Cina seperti perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Tanglong, dan Chengmeng atau Qingming dalam bahasa Cina. Tahun Baru Cina adalah hari pertama pada bulan pertama takwim orang Cina. Kini, masyarakat baba dan nyonya membersihkan rumah mereka dan menyediakan jamuan untuk ahli keluarga dan saudara mara. Dewasa juga akan menyediakan angpau kepada kanak-kanak atau saudara yang masih bujang. Angpau tersebut mengandungi 2 wang kertas walaupun bernilai kecil. Pesta Tanglong diadakan pada hari ke-15 pada bulan yang pertama kerana hari ini merupakan malam pertama untuk melihat bulan penuh. Sewaktu perayaan, kanak-kanak akan keluar ke pekong membawa tanglong kertas dan menyelesaikan teka-teka di Tanglong. Pesta Tanglong juga digelar sebagai Tahun Baru Kecil kerana pesta ini menandakan akhirnya turutan perayaan bermula dari Tahun Baru Cina. Akhir sekali, Chengmeng yang disambut pada 4 April juga boleh digelarkan sebagai Hari Semua Roh. Semenjak perayaan ini, kertas perak akan digunakan untuk bersembahyang dan memuja roh yang dipercayai hidup di kubur. Upacara sembahyang dilakukan dengan membakar kertas emas di hadapan patung dewa sambil berdoa untuk kesejahteraan roh. Akhirnya, bersembahyang roh diadakan ketika bersembahyang, iaitu roh akan dihidangkan dengan gula tarik, kacang, arak dan makanan lain. Itu sahaja daripada kami tentang perbincangan topik baba dan nyonya. Sekian, terima kasih.